Luar Perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi amaran kepada para penyokong Najib Razak yang berhimpun agar menjaga jarak sosial 1 meter. Ratusan penyokong bekas Perdana Menteri yang dilihat berhimpun duduk berdekatan itu bagaimanapun memakai pelitup muka. Pelbagai penyokong seluruh negara hadir di luar mahkamah bagi menyatakan solidariti terhadap bekas Perdana Menteri yang dihadapkan ke mahkamah berkaitan kes pengubahan wang haram berjumlah 42 juta ringgit dana SRC. Razak didapati bersalah atas kesemua 7 pertuduhan menyalahguna kuasa berhubung dana 42 juta ringgit dari SRC International Sdn Bhd. Keputusan disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Najib didapati bersalah di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mahkamah mendapati pasukan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi tuduhan salah guna kuasa. Ahli Parlimen Pekan berusia 67 tahun itu berdepan hukuman 20 tahun penjara dan denda sehingga 5 juta ringgit sekiranya disabitkan dengan kesalahan. Ini merupakan kes pertama seumpama melibatkan seorang bekas Perdana Menteri. Tadi bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah atas kesemua 7 pertuduhan membabitkan dana 42 juta ringgit dari SRC International, dan keputusan itu sebenarnya disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Kita terus saja langsung bersama dengan Firdaus Azil menerusi talian telefon ketika ini. Firdaus Azil, kalau boleh kongsikan selepas kami bacakan tweet yang disampaikan oleh Firdaus mengenai laporan berkaitan dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi sebentar tadi, apa yang boleh Firdaus Azil kongsikan waktu ini di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur? Okey, terima kasih Ustaz di Bukit Kewangan. Okey. Ya, kita Firdaus Azil masih di talian? Okey, kita cuba mendapatkan Firdaus Azil semula dan difahamkan talian telefon dan juga laluan internet di sana agak sukar ketika ini. Bagaimanapun kita akan cuba dapatkan lagi perkembangan terkini bersama dengan Firdaus Azil untuk anda, dan jika boleh dikongsikan apa yang dimuat naik menerusi Twitter Firdaus Azil tadi dalam tempoh 10.15 minit pagi sehingga ke 12.20, mungkin dalam tempoh 1 ke 2 jam selepas kes itu dibacakan dan keputusan telah pun kita dapat secara keseluruhannya, yang mana bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah atas kesemua 7 pertuduhan membabitkan dana 42 juta ringgit berkenaan. Itu laporan dan juga berita yang baru kami terima, dan pastinya kita akan nanti melihat kepada survival dan juga keadaan berkaitan dengan politik Datuk Seri Najib Razak, bagaimana selepas ini perjalanannya. Tetapi kalau diceritakan ataupun uraikan bahawa kes mahkamah ini tidak habis di Mahkamah Tinggi sahaja. Ini bermaksud bahawa ia boleh diteruskan ataupun dibawa ke Mahkamah Rayuan, dan di situ kes ini akan didengar semula dan melihat kepada perkembangan dan juga situasi semasa dan perjalanan. Untuk kes berkenaan mungkin kita akan bawakan lagi selepas ini, dan ini melihat kepada apa yang berlaku dan juga keadaan semasa di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi kalau kita nak lihat visual ketika ini, ada 2 visual yang boleh kami kongsikan dengan anda. Satu visual adalah di luar kamar mahkamah berkenaan. Ini visualnya, dan di sinilah tadi sebenarnya Datuk Seri Najib Razak tiba bersama-sama dengan 2 pimpinan UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan juga Datuk Muhammad Hassan, dan telah pun dimaklumkan bahawa tadi berkaitan dengan 7 pertuduhan, iaitu rakyat Malaysia dan mungkin juga penduduk dunia menanti dengan penuh debaran tarikh 28 Julai atau Selasa ini untuk mengetahui nasib bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang didakwa menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd. Tarikh keramat itu bakal dicatat sebagai detik penting dalam sejarah kehakiman Malaysia yang menyaksikan Mahkamah Tinggi memutuskan sama ada Najib yang menyambut ulang tahun kelahiran ke-67 pada Khamis lepas
didapati bersalah atau sebaliknya. Ikuti rangkuman kes Najib disediakan wartawan Hilman Jamil. Beliau berdepan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa melibatkan dana SRC bekas anak syarikat Wan Malaysia Development Berhad (1MDB) yang kini diletakkan di bawah Kementerian Kewangan. Najib, Perdana Menteri ke-6 dari 2009 hingga 2018, menjadi Ketua Negara pertama di Malaysia yang diheret ke mahkamah. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menjadi tumpuan Selasa ini kerana beliau bakal menentukan nasib Najib apabila memikul tanggungjawab untuk membuat keputusan dalam kes itu yang dijangka diumumkan pada kira-kira pukul 10 pagi. 5 Jun lalu beliau menetapkan 28 Julai untuk mengumumkan keputusan kes itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak di akhir kes pembelaan yang bermula pada 1 Jun. Pada 11 November 2019, hakim itu mengarahkan Najib membela diri atas kesemua pertuduhan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membukti satu kes terima presi terhadapnya. Dalam penghakimannya, Muhammad Nazlan antara lain memutuskan bahawa Najib menggunakan kedudukan atau kuasanya bagi mendapatkan ganjaran dan menggunakan dana SRC RM42 juta yang beliau mempunyai kepentingan untuk kepentingan peribadi dan manfaat sendiri. Hakim itu juga memutuskan tertuduh mempunyai pengaruh besar di samping kuasa penuh dalam SRC dan pendakwaan berjaya membuktikan terdapat unsur-unsur pecah amanah oleh Najib melibatkan dana syarikat itu. Bagi 3 pertuduhan pengubahan wang haram, Muhammad Nazlan berkata hasil RM42 juta yang dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah berasal daripada aktiviti haram seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan CBT. Pada 3 Disember 2019, Najib memberi keterangan sebagai saksi pertama pembelaan untuk menjawab pertuduhan terhadapnya. Pembelaan memulakan kesnya dengan Najib membaca pernyataan saksi setebal 243 muka surat yang menyentuh antara lain pelantikan pengarah dana pelaburan negara 1MDB dan Lembaga Pelaburan Terengganu DIA. Turut memberi keterangan pada peringkat pembelaan ialah 2 bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad serta Latifah Koya dan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Afandi Ali. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk B. Sitambarum, manakala Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mengetuai pasukan pembelaan. Perbicaraan itu bermula pada 3 April 2019 dengan pendakwaan memanggil 57 saksi sebelum menutup kesnya pada 27 Ogos tahun sama. Turut memberi keterangan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah, bekas Pengurus Perhubungan M-Bank Joanna Yu Ginping, bekas Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Ahmad Husni Hanazlah dan Pegawai Penyiasat Rosli Hussein. Pada bulan Najib dihadapkan ke Mahkamah Session pada 4 Julai 2018 yang mana beliau berdepan 3 pertuduhan CBT dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukan. Pada 8 Ogos 2018, beliau dihadapkan ke Mahkamah Session sekali lagi dan berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang sama. Kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dengan kesemua pertuduhan digabung dalam satu perbicaraan. Bagi pertuduhan CBT, Najib sebagai seorang ejen dan penjawat awam iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia serta penasihat Emeritus SRC International Sendirian Berhad SRC didakwa menyeleweng RM27 juta dan RM5 juta daripada dana sebanyak RM4 bilion milik SRC. Dia didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di M Islamic Bank Berhad, bangunan kumpulan M-Bank nombor 55 Jalan Raja Chulan antara 24 Disember 2014 dan 29 Disember 2014. Bagi pertuduhan ketiga, Najib didakwa menyeleweng RM10 juta daripada RM4 bilion milik SRC di tempat sama antara 10 Februari 2015 dan 2 Mac 2015. Ketiga-tiga pertuduhan adalah di bawah Seksyen 409 Kanun Persiksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan.
Mengikut pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya, Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia didakwa menggunakan kedudukannya untuk melakukan rasuah membabitkan 42 juta ringgit menerusi penglibatan atau penyertaannya dalam keputusan untuk menyediakan jaminan kerajaan bagi pinjaman yang dipohon daripada KUAP oleh SRC yang berjumlah 4 bilion ringgit. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat Perdana Menteri Presin 1 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 17 Ogos 2011 dan 8 Februari 2012 mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta Sama yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa menerima RM27 juta, RM5 juta dan RM10 juta hasil aktiviti haram menerusi sistem pemindahan dana dan sekuriti secara elektronik tepat masa rentas ke dalam dua akaun M Islamic Bank Berhad. Beliau bernombor 211-22-011-880 dan 211-20-220-11906. Kesalahan itu didakwa dilakukan di M Islamic Bank Berhad, M Bank Group Building nombor 55, Jalan Raja Chulan antara 26 Disember 2014 dan 10 Februari 2015. Pertuduhan itu mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, Amlat Puah 2001, dan jika sabit kesalahan, bekas Perdana Menteri itu berdepan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai hasil haram atau RM5 juta mengikut mana lebih tinggi bagi setiap pertuduhan. Selain 7 pertuduhan membabitkan dana SRC, Najib berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan ganjaran sebanyak RM2.3 bilion membabitkan dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang sama. Kes itu masih dibicarakan di peringkat pendakwaan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sekura. Najib turut didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan terhadap laporan akhir audit 1MDB yang telah dimuktamadkan Ketua Audit Negara sebelum laporan itu sekali lagi dimuktamad dan dibentang di hadapan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Manakala bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Harun Kandasamy didakwa bersebelahan dengan Najib melakukan pindaan itu bagi melindungi beliau daripada diambil tindakan. Kes itu didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan. Najib juga berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM27 juta dana SRC dan ia masih di peringkat pengurusan kes di hadapan Muhammad Zaini. Beliau turut berdepan 6 pertuduhan CBT membabitkan RM6.6 bilion bersama bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Muhammad Irwan Serika Abdullah berkaitan urusan membabitkan pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC di hadapan Muhammad Nazlan. Kes itu belum dibicarakan. Secara keseluruhannya, Najib berdepan 42 pertuduhan dan esok adalah penentunya. Kilman Jamil, Bernama TV.